Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati para panel iaitu Dr. Zafira dan juga Dr. Salfarina. Saya Nurul Izzati binti Zulkifli akan membentangkan tajuk tesis saya yang bertajuk Pemeliharaan Hutan Paya Bakau bagi meningkatkan ekopelancongan di Kampung Sungai Melayu. Baiklah, berikut merupakan isi kandungan bagi pembentangan saya pada hari ini, yang mana terdiri daripada pengenalan, penyataan masalah, matlamat kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian, kajian literatur, metodologi kajian, analisis kajian, serta cadangan dan kesimpulan. Baiklah, kita masuk kepada pengenalan. Malaysia amat terkenal dengan ekopelancongan. Baiklah, apa itu ekopelancongan? Ekopelancongan merupakan kawasan alam semula jadi yang melibatkan kehidupan flora dan fauna. Hutan Paya Bakau pula merupakan hutan yang terletak di kawasan air di tepi laut. Pokok bakau pula merujuk kepada suatu tumbuhan yang mana hidup di kawasan berpaya di muara sungai, dan pokok bakau ini juga boleh hidup di kawasan air masin. Baiklah, peratusan keberadaan hutan Paya Bakau di Malaysia terbahagi kepada 3, yang mana sebanyak 57% berada di Sabah dan 26% berada di Sarawak dan selebihnya sebanyak 17% berada di Semenanjung Malaysia. Seterusnya, penyataan masalah. Seperti yang kita ketahui, ekopelancongan merupakan salah satu penyumbang kepada perkembangan ekonomi selepas berlaku kegawatan ekonomi di negara ini. Baiklah, bagi membangunkan sebagai sebuah kawasan ekopelancongan, maka terdapat beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi oleh pihak yang terlibat. Oleh itu, inisiatif bagi membangunkan kawasan Paya Bakau ini sebagai salah satu kawasan pelancongan adalah menggambarkan tanggungjawab rakyat untuk memelihara dan mengekalkan hutan Paya Bakau ini agar terus diwarisi oleh generasi akan datang. Oleh itu, apakah tarikan yang boleh dilakukan oleh pihak terlibat agar kawasan Paya Bakau ini terus menjadi pilihan para pelancong, dan apakah inisiatif pihak terlibat untuk memelihara hutan Paya Bakau ini? Baiklah, bagi matlamat kajian saya ini adalah untuk memberi gambaran jelas tentang inisiatif pihak yang terlibat dalam memelihara hutan Paya Bakau. Selain itu, kita perlu mencari inisiatif untuk meneruskan usaha untuk terus memelihara hutan Paya Bakau ini agar menjadi kawasan ekopelancongan di negara kita ini. Di dalam kajian saya ini, terdapat 2 objektif kajian yang akan saya bawa, iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menarik untuk menggalakkan ekopelancongan Paya Bakau, dan yang kedua adalah untuk mengkaji inisiatif pihak yang terlibat bagi memelihara hutan Paya Bakau untuk meningkatkan ekopelancongan. Seterusnya, bagi skop kajian saya pula, kawasan kajian yang saya pilih adalah Kampung Sungai Melayu di Gelang Patah, Johor. Kampung Sungai Melayu merupakan satu kampung tradisional yang perlu dipelihara dan diletakkan di dalam Plan Landscape Majlis Bandaraya Iskandar Puntri, iaitu MBIP. Baiklah, dapat kita lihat apakah inisiatif pihak yang terlibat dalam terus memelihara hutan Paya Bakau di dalam kajian saya ini. Seterusnya, untuk kajian saya ini memerlukan beberapa responden, iaitu yang terdiri daripada Ketua Kampung Sungai Melayu, Ahli Jawatan Kuasa Kampung Sungai Melayu, Ahli Koperasi Kampung Sungai Melayu dan juga agensi pelancongan. Seterusnya, bagi kepentingan kajian pula, saya mengharapkan bahawa kajian saya ini dapat membantu pihak yang terlibat dalam membangunkan kawasan kajian dalam konteks mengenal pasti faktor yang dapat merancangkan ekopelancongan hutan Paya Bakau. Antara pihak yang terlibat adalah para pengunjung, Ketua Kampung Sungai Melayu, para pelajar dan juga agensi pelancongan berdaftar. Seterusnya, di dalam kajian literatur ini terdapat 6 elemen yang akan saya bentangkan, iaitu berkenaan dengan definisi hutan Paya Bakau dan juga definisi ekopelancongan. Elemen yang kedua pula adalah berkenaan dengan jenis-jenis pokok bakau dan juga jenis kehidupan yang berada di kawasan hutan Paya Bakau. Elemen yang ketiga pula berkenaan dengan apa itu peranan hutan Paya Bakau itu. Dan elemen keempat tentang jenis-jenis sumber ekonomi yang terdapat di kawasan Paya Bakau. Elemen kelima berkenaan dengan faktor-faktor yang menjadi daya tarikan untuk ekopelancongan, yang ini yang mana berkait dengan objektif utama saya. Dan elemen yang seterusnya, elemen keenam, pihak-pihak yang terlibat bagi memelihara hutan Paya Bakau, dan ini berkait dengan objektif kedua saya. Baiklah, bagi metodologi kajian pula,
Metodologi kajian ini adalah merupakan suatu kaedah mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data. Reka bentuk kajian yang saya gunakan adalah reka bentuk kajian kualitatif. Kaedah pengumpulan data yang saya gunakan adalah secara temu bual. Seterusnya, bagi analisis kajian, saya menggunakan analisis kualitatif. Mengapa saya memilih kaedah kualitatif ini adalah kerana kaedah ini merupakan satu kaedah yang paling tepat untuk saya memperoleh data melalui kaedah temu bual yang telah dilaksanakan. Berikut merupakan senarai responden yang telah saya lakukan sesi temu bual, iaitu merupakan Ketua Kampung Sungai Melayu, Timbalan Biro Kebajikan Kampung Sungai Melayu, Pengerusi Koperasi Kampung Sungai Melayu, Timbalan Biro Pembangunan dan Prasarana Kampung Sungai Melayu, Timbalan Belia Sukan dan NGO Kampung Sungai Melayu, dan yang terakhir merupakan Ketua Pemandu Pelancongan. Seterusnya, kawasan kajian. Seperti yang diketahui, saya memilih Kampung Sungai Melayu sebagai kawasan kajian saya. Kampung Sungai Melayu ini terdiri daripada keseluruhannya penduduk yang berada di sana adalah penduduk Melayu dan juga merupakan para nelayan. Kampung Sungai Melayu ini terletak di hujung selatan negeri Johor. Kampung Sungai Melayu ini mempunyai Carta Organisasi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, yang mana kita boleh ketahui ia sebagai ahli jawatankuasa kampung. Oleh itu, Kampung Sungai Melayu ini mempunyai satu konsep pelancongan, iaitu konsep ekopelancongan. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh disertai di kawasan Kampung Sungai Melayu ini, sebagai contoh aktiviti pusingan bot, aktiviti cendera mata dan juga aktiviti mencari kepah. Seterusnya, kita masuk pula kepada analisis kajian. Bagi analisis kajian saya terbahagi kepada dua bahagian, yang mana objektif 1 dan juga objektif 2. Kita lihat dulu bagi objektif 1 saya, iaitu berkenaan dengan faktor tarikan di kawasan Paya Bakau. Kita lihat berkenaan dengan faktor-faktor menarik yang berada di hutan Paya Bakau. Baiklah, jadual tersebut menunjukkan maklum balas daripada responden di kawasan hutan Paya Bakau tersebut dan juga ejen pelancongan. Kesemua responden menyatakan bahawa alam semula jadi, iaitu flora, fauna, hidupan merupakan salah satu faktor utama untuk menarik daya tarikan para pelancong. Seperti yang dinyatakan di dalam responden kelima, iaitu berkenaan dengan terdapat tumbuhan semula jadi, hidupan liar di laut dan di darat yang jarang dijumpai di hutan lain. Oleh itu, para pelancong akan dapat melihat pelbagai pokok bakau di kawasan Paya Bakau tersebut beserta fungsi dan juga ciri-ciri yang tersendiri yang terdapat pada pokok bakau tersebut. Baiklah, dapat kita rumuskan bahawa faktor yang menarik daya tarikan di kawasan Paya Bakau ini adalah merupakan alam semula jadi yang terdapat di kawasan tersebut. Seterusnya, kita lihat pula kepada keistimewaan hutan Paya Bakau itu sendiri. Setiap responden telah memberikan berbeza-beza maklum balas berkenaan dengan keistimewaan hutan Paya Bakau. Kita lihat kepada responden pertama yang menyatakan terdapat rondaan bot dan dapat memperoleh maklumat tentang jenis tumbuhan Paya Bakau. Yang seterusnya, kita lihat pula responden yang kelima yang menyatakan para pelancong dapat melihat tumbuhan hijau dan mengetahui pelbagai jenis pokok bakau serta pelbagai jenis fungsi dan nama bakau tersebut. Oleh itu, kita dapat lihat hutan Paya Bakau ini terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh para pelancong dan mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Seterusnya, kita lihat pula kepada aktiviti yang mana adakah aktiviti di kawasan Paya Bakau ini bersesuaian untuk semua peringkat usia. Kesemua responden telah memberikan maklum balas yang sama, iaitu mereka bersetuju bahawa kesemua aktiviti di kawasan hutan Paya Bakau ini bersesuaian untuk dilaksanakan bagi semua peringkat usia. Oleh itu, para pelancong boleh membawa ahli keluarga mereka untuk turut serta melakukan aktiviti di kawasan Paya Bakau ini. Analisis kajian saya yang seterusnya adalah berkenaan dengan pemandu pelancong. Adakah pemandu pelancong di kawasan Sungai Melayu ini terdiri daripada penduduk kampung itu tersendiri? Terdapat responden yang memberikan maklum balas ya dan juga terdapat juga responden yang memberikan maklum balas tidak.
Hal ini kerana 5 responden tersebut mengatakan ya kerana penduduk kampung tersebut lebih mengetahui tentang selok-belok kampung Sungai Melayu itu dan mereka lebih tahu berkenaan dengan sejarah kawasan Sungai Melayu tersebut. Bagi responden ke-6 menyatakan tidak kerana bagi beliau apabila terdapat pelancong daripada luar negara, maka mereka memerlukan seseorang untuk berbahasa Inggeris dengan mereka. Oleh itu, penduduk kampung Sungai Melayu ini tidak fasih dan tidak dapat berbahasa Inggeris bersama dengan pelancong tersebut. Oleh itu, mereka memerlukan pemandu pelancong daripada agensi mereka untuk membawa para pelancong daripada luar negara tersebut. Analisis kajian yang seterusnya adalah berkenaan dengan tahun penubuhan kampung Sungai Melayu sebagai kawasan pelancongan. Berbeza responden memberikan berbeza maklum balas terhadap soalan ini. Oleh itu, dapat kita lihat bahawa responden pertama dan juga responden ketiga menyatakan bahawa kampung Sungai Melayu ini dijadikan sebagai kawasan pelancongan bermula tahun 2013. Manakala, bagi responden yang ke-6 pula menyatakan bahawa kampung ini dijadikan sebagai sebuah pelancongan pada tahun 2015. Hal ini dikukuhkan lagi apabila agensi pelancongan ini, yang mana responden ke-6, memperoleh sambutan yang banyak melalui pelancong yang mula tertarik dengan kawasan Paya Bakau ini dan mereka ingin melaksanakan aktiviti ini secara berkumpulan, dan semenjak tahun 2015 ini dan ke atas, pelancong setiap tahun semakin meningkat untuk pergi ke kawasan kampung Sungai Melayu ini. Seterusnya adalah berkaitan dengan objektif 2 saya, iaitu berkenaan dengan inisiatif pemeliharaan hutan Paya Bakau. Dapat kita lihat maklum balas daripada sesi temubual yang dilaksanakan berkenaan dengan inisiatif pemeliharaan hutan Paya Bakau sebagai kawasan eko-pelancongan. Berikut, responden yang pertama memberikan kenyataan, iaitu berkenaan dengan memastikan kebersihan pesisir pantai sentiasa bersih dan tiada pencemaran berlaku. Yang seterusnya pula, bagi responden yang keempat menyatakan dengan mengadakan kempen kesedaran berkenaan pemeliharaan hutan Paya Bakau. Dan responden kelima pula menyatakan melakukan aktiviti yang boleh memelihara hutan Paya Bakau. Oleh itu, terdapat pelbagai inisiatif yang boleh dilaksanakan bagi terus memelihara hutan Paya Bakau ini menjadi kawasan eko-pelancongan yang maju. Analisis yang seterusnya adalah berkenaan dengan apakah pandangan para responden berkenaan dengan eko-pelancongan ini. Responden pertama menyatakan eko-pelancongan merupakan satu aktiviti yang bagus kerana dapat menambah pendapatan para penduduk kampung. Dan seterusnya, R4 pula menyatakan mampu meningkatkan ekonomi setempat, dan R5 pula menyatakan dapat memperkenalkan tentang ekosistem kepada generasi baru dan dapat menambah pendapatan penduduk setempat. Oleh itu, setiap responden menyatakan pandangan mereka tersendiri terhadap eko-pelancongan di kampung Sungai Melayu ini. Dapat kita lihat para responden memberikan respon yang positif terhadap eko-pelancongan ini. Oleh itu, eko-pelancongan ini perlu dikekalkan di kawasan hutan Paya Bakau ini agar dapat memberikan sesuatu impak yang baik kepada generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Kemudian, kita lihat pula berkenaan dengan tempoh masa bagi menjadikan kawasan Paya Bakau ini sebagai kawasan pelancongan. Kesemua responden menyatakan bahawa hutan Paya Bakau ini telah dibangunkan sebagai kawasan pelancongan sejak dahulu lagi. Sejak kawasan ini telah dinyatakan boleh dijadikan sebagai kawasan pelancongan dan mampu menarik minat para pelancong. Oleh itu, hari demi hari kawasan pelancongan ini terus dimajukan sehingga telah dinaik taraf sebagai kawasan eko-pelancongan pada masa sekarang ini. Analisis kajian yang terakhir adalah berkenaan dengan cadangan responden untuk penambahbaikan kampung Sungai Melayu ini dalam konsep eko-pelancongan. Oleh itu, setiap responden menyatakan cadangan mereka yang tersendiri. Sebagai contoh, responden pertama menyatakan pengendalian yang lebih teratur. Responden kedua perlu menyatakan penjagaan kawasan Paya Bakau perlu lebih baik. Dan responden yang kelima menyatakan perlu mengadakan kempen mencintai alam semula jadi dan memelihara ekosistem hutan Paya Bakau. Oleh itu, dapat kita lihat bahawa kesemua responden memberikan satu cadangan yang baik agar kawasan Sungai Melayu ini terus
dijadikan sebagai kawasan ekopelancongan dan dapat menjadi kawasan yang lebih maju suatu hari nanti. Baiklah, bagi penemuan kajian, bagi objektif satu pula, pengkaji merumuskan bahawa terdapat pelbagai faktor menarik untuk menggalakkan ekopelancongan di kawasan hutan paya bakau di Kampung Sungai Melayu ini. Bagi objektif dua pula, pengkaji merumuskan bahawa pelbagai inisiatif yang sedang atau telah dilaksanakan oleh pihak terlibat agar dapat meningkatkan ekopelancongan Kampung Sungai Melayu ini. Baiklah, hasil analisis yang dilaksanakan, terdapat 3 cadangan kajian yang boleh dilaksanakan, iaitu yang pertama, penjagaan kawasan paya bakau dengan lebih teratur. Yang kedua, pihak perhutanan perlu meletakkan tag nama pokok bakau di setiap pokok bakau yang berada di hutan paya bakau tersebut. Dan yang ketiga pula adalah dengan menitik beratkan keselesaan pengunjung, yang mana memastikan setiap fasiliti yang terdapat di Kampung Sungai Melayu dapat digunakan dengan baik oleh setiap para pelancong. Kemudian, bagi limitasi kajian pula, terdapat 3 limitasi kajian semasa kajian ini dilaksanakan, iaitu berkenaan dengan sumber kajian yang terhad, faktor lokasi dan juga faktor kenderaan. Baiklah, kesimpulan bagi kajian saya ini adalah terdapat pelbagai keistimewaan di kawasan paya bakau yang mampu meningkatkan ekopelancongan di kawasan Sungai Melayu ini. Terdapat pelbagai faktor menarik yang mampu menarik perhatian para pelancong untuk hadir di kawasan Kampung Sungai Melayu ini. Seterusnya, pihak-pihak yang terlibat juga telah atau sedang melakukan inisiatif bagi terus memelihara hutan paya bakau ini agar terus dimajukan sebagai kawasan ekopelancongan. Seterusnya, pelbagai pihak boleh turut sama dalam menghulurkan bantuan untuk memelihara kawasan paya bakau ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.